أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. Dan demi sesungguhnya Fir'aun dan kaumnya telah didatangi rasul-rasul pemberi amaran. Mereka telah mendustakan mukjizat kami semuanya. Lalu kami timpakan azab seksa kepada mereka sebagai seksaan dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Adakah orang-orang kafir kamu, wahai kaum musyrik Mekah, lebih baik kekuatan, kekayaan dan kehandalannya daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam kitab-kitab suci tentang kebebasan kamu dari azab? Mereka tidak mempunyai sebarang bukti, bahkan mereka akan berkata dengan angkuhnya, kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri. Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan.
dan mereka pula akan berpaling lari. Bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari akhirat, bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya. Dan azab seksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat di dunia, dan di akhirat pula mereka berada dalam api neraka. Semasa mereka diseret di dalam neraka dengan tertiarap atas muka mereka, serta dikatakan pada mereka, rasakan kamu bakaran api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Dan hal kami dalam melaksanakan apa yang kami kehendaki hanya satu cara sahaja, cepat jadinya seperti sekelip mata. Dan demi sesungguhnya kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran? Dan tiap-tiap perkara yang mereka lakukan ada tertulis dalam kitab suratan amal. Dan tiap-tiap perkara yang kecil, yang besar dan yang besar tetap tercatat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga yang indah dan dekat beberapa sungai. Tempat yang sungguh bahagia di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya, lagi yang berkuasa melakukan sekehendaknya. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Al-Qamar. Surah yang ke-54 pada juzuk yang ke-27. Bermula ayat 41 sehingga ayat yang ke-55. Sekaligus ayat terakhir dalam suratul Qamar yang akan diikuti pula dengan surah Ar-Rahman. Ini surah yang ke-55. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah yang kelima. Itu kisah Fir'aun dan pada pengikutnya, serta bagaimana kebinasaan mereka. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menceritakan bahawa orang-orang musyrikin Mekah yang menentang Nabi SAW, apakah mereka menyangka mereka lebih baik hal dan keadaannya daripada orang-orang kafir zaman berzaman yang sudah dimusnahkan oleh Allah? Ataupun apakah mereka menyangka bahawa mereka punya keistimewaan untuk tidak dibinasakan? Dan Allah Ta'ala juga menceritakan pada ayat ini bahawa segala perpaduan dan penyatuan orang-orang kafir bagi mengalahkan umat Islam tidak akan terhasil. Bahkan mereka akan dikalahkan. Kemudian Allah menjelaskan bahawa ini baru permulaan azab dunia. Dan azab akhirat yang menanti mereka lebih dahsyat. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bahawa setiap sesuatu perkara itu dengan takdir Allah. Dengan kehendak Allah. Dalam catatan Allah, dalam ilmu Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam ketentuan Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan bagaimana setiap perbuatan manusia akan dicatat, kecil maupun besar. Dan akan dihisap. Dan Allah menutup ayat ini dengan menyebut keadaan orang-orang yang bertakwa, yang akan mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah, berupa tempat tinggal dan segala dan pelbagai kenikmatan di sisi Allah SWT dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Pada ayat yang ke-41, bila mana Allah menjelaskan, وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. Pada ayat yang ke-41 sehingga ayat 43, satu kenyataan ringkas tentang kebinasaan Fir'aun dan kaumnya. Kaum Fir'aun ialah kaum Kibti, atau disebut juga dengan kaum Akbar. Kaum Kibti. Ini kaum Fir'aun. Yang mana Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala telah mengutuskan kepada mereka dengan Musa dan Harun alaihimassalam, dan menunjukkan kepada Fir'aun dengan segala mukjizat yang dilihat oleh Fir'aun dan dilihat oleh bangsa Kibti dan dilihat oleh seluruh umat di Mesir, yang berupa tongkat Nabi Allah Musa, tangan Nabi Allah Musa yang bila mana dicelup ataupun bila mana dimasukkan ke dalam jubah baginda, maka keluar cahaya yang terang benderang pada tangannya. Dan juga
As-sinun, mukjizat kemarau. Bila negara Mesir dilanda dengan kemarau yang dahsyat, akhirnya dengan doa Nabi Allah Musa terhenti kemarau tersebut. Dan demikian juga dengan taufan. Demikian juga dengan musibah belalang yang juga merupakan mukjizat Nabi Musa. Dan kutu, katak, darah dan pelbagai lagi mukjizat Nabi Allah Musa. Yang akhirnya Fir'aun mengakui bahawa Nabi Musa ini membawa kebenaran. Bila Fir'aun laknatullahi alaihi bersama kaumnya yang mendustakan Musa dan Harun alaihi wassalam, yang bermula dengan tuduhan sebagai Musa ini ahli sihir, sehingga kalah maka dituduh gila, kemudian dituduh ingin mendapat kuasa dan menghalau orang-orang Kipti daripada bumi Mesir, dan pelbagai tuduhan bagi mendapat sokongan rakyatnya, yang berakhir dengan Allah perintahkan Nabi Musa supaya mengeluarkan seluruh Bani Israel daripada bumi Mesir. Keluarkan. Dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana kemusnahan Fir'aun dengan firman Allah Ta'ala, kazzabu bi ayatina. Fir'aun dan kaumnya telah mendustakan segala mukjizat yang dibawa oleh Rasul kami. Kulliha, semuanya. Fa'akhadnahum, maka kami turunkan azab kepada mereka. Akhza azizin muqtadir. Azab yang begitu dahsyat. Akhza, artinya azab. Aziz, yang amat dahsyat. Muqtadir, yang telah membinasakan mereka semua. Sehingga tiada yang mampu menolong mereka. Artinya seluruh bala tentera Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Tak ada yang boleh tolong. Komando dia ke, UTK dia ke, mana-mana unit-unit khas dia, bodyguard dia. Semuanya tenggelam. Semuanya dibinasakan. Dan peristiwa yang paling dahsyat dalam selepas kejadian banjir zaman Nabi Allah Nuh AS. Kerana ketika mana kalau banjir zaman Nabi Allah Nuh menenggelamkan semua yang kafir. Manakala yang berlaku pada zaman Fir'aun pula menenggelamkan semua yang zalim lagi kafir. Itu terdiri daripada Fir'aun dan bala tenteranya, yang dikenali sebagai ahli Fir'aun atau ahlu Fir'aun. Kenapa disebut sebagai keluarga besar Fir'aun? Kerana bangsa Kipti menganggap Fir'aun sebagai Tuhan mereka. Tanpa sebarang paksaan. Ini memang akidah yang mendasar dan mendalam. Tidak kepada Bani Israel. Maka kerana itu mereka disebut dalam satu acuan, keluarga Fir'aun. Mereka menyokong sepenuhnya Fir'aun. Khususnya kerana iri hati dan hasad dengki mereka kepada Bani Israel. Kerana sebelum ini Bani Israel mendapat keistimewaan pada zaman Nabi Allah Yusuf AS. Bila Yusuf diberikan kedudukan yang mulia di negara Mesir. Apa yang Yusuf bawa? Yusuf menyuruh keluarganya ataupun adik-beradiknya membawa ayah, ibunya dan seluruh Bani Israel daripada Filistin datang ke Mesir. Lalu mereka mendapat layanan yang istimewa di Yusuf AS. Menyebabkan kedengkian Fir'aun, yakni pewaris Fir'aun selepas itu. Dan juga bangsa Kipti. Yang akhirnya bila mereka, yakni pemerintah Mesir yang adil sudah meninggal dunia, diganti oleh Fir'aun sebagaimana kebiasaannya, dan Nabi Allah Yusuf juga wafat. Maka Nabi Allah Yusuf melihat tanda-tanda kejahatan yang akan berlaku. Sebelum Nabi Allah Yusuf wafat, Nabi Yusuf berpesan kepada kaumnya, kalau sekiranya berlaku sesuatu dan kamu keluar daripada bumi Mesir ini, jangan lupa bawa aku sekali. Ini wasiat Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yusuf. Dan bila mana Nabi Allah Yusuf wafat dan dikebumikan, berlaku apa yang disebut oleh Nabi Allah Yusuf, kezaliman pada Bani Israel. Beratus tahun lamanya, yang berakhir dengan perutusan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa membawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Dan ketika mana Nabi Musa nak keluar daripada Mesir, dia tersesat jalan. Akhirnya di kalangan Bani Israel berkata kepada Nabi Allah Musa, sesungguhnya kami menerima wasiat Nabi Yusuf supaya kami tidak keluar melainkan membawa jenazahnya bersama. Akhirnya Nabi Allah Musa menyuruh supaya dicari di mana kubur Nabi Yusuf. Dan dicari, dijumpai, digali lubangnya, diambil jenazah Nabi Allah Yusuf, dibawa keluar daripada Mesir. Artinya siapa peringkat zalim, yang dalam kubur pun kena keluar sekali.
Kerana orang zalim tadi, bumi yang zalim tadi. Maka Nabi Allah Yusuf dikeluarkan dan ditanam di bumi Filistin. Berhampiran dengan kubur ayahnya Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Maka ini kisah bagaimana keluarnya Nabi Allah Musa dan Harun. Sehingga mereka sampai ke tempat yang dikenali dengan Sinai. Dan di situ kaum Nabi Musa berhimpun sehingga Allah membangkitkan rasul yang lain sesudah kewafatan Musa dan Harun. Itu Rasul Yusha' bin Nun alaihi salam membawa Bani Israel masuk ke bumi Filistin. Dan membawa bersamanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ini di antara ringkasan kisah Fir'aun dan kehancurannya dan juga kisah Nabi Musa, Harun dan orang-orang yang beriman. Secara kesimpulan ringkas Allah sebut di sini. Oh, sebagaimana dibinasakan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut. Demikian juga kaum Fir'aun. 5 kaum ini. Yang bukti-bukti kehancuran mereka semuanya ada. Dan pengetahuan orang-orang musyrik Mekah tentang kehancuran mereka juga ada. Kerana pada musyrik Mekah ini, bila Allah membacakan kepada mereka sejarah, mereka sudah mendengar kisah-kisah ini. Dan mereka telah melalui kawasan-kawasan ini. Yang menjadi bukti kebesaran Allah SWT. Kemudian selepas Allah Ta'ala menceritakan seluruh kisah-kisah kebinasaan kau. Sebagai satu pengiktibaran dan pengajaran kepada musyrik Mekah yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai peringatan pada seluruh orang kafir sepanjang zaman. Sehinggalah berlaku kiamat. Kata Allah, Akuffarukum khairum min ulaikum. Hei musyrik Mekah. Apakah kamu jenis kafir yang istimewa? Berbanding mereka kafir yang sudah dibinasakan oleh Allah, apakah kamu rasa kamu lebih berharta daripada orang kafir yang dahulu dimusnahkan? Sehingga kamu rasa harta kamu banyak, tak mungkin dimusnahkan. Sebab orang dulu taklah banyak harta macam kami. Atau mereka yang lebih banyak harta daripada kamu. Apakah kamu rasakan kekufuran kamu ini lebih hebat daripada kekufuran mereka dari sudut umur kamu? Kamu rasa umur kamu lebih panjang pada umur orang kafir dulu? Yang ratus tahun? Even 1000 tahun? Ataupun kamu merasakan kekuatan kamu. Kamu ni jenis orang kafir yang gagah. Ataupun kaum Thamud dan kaum Ad lebih gagah pada kamu. Ya Allah nak beritahu. Kalau si kafir-kafir yang punya segala keistimewaan ini, Allah musnahkan. Maka apa istimewa kamu? Banyak harta? Kamu dikalahkan oleh mereka yang kafir yang dah hancur. Panjang umur? Kamu juga telah dikalahkan oleh mereka yang ternyata lebih panjang umur. Lebih berkuasa? Atau lebih sihat, kamu dikalahkan oleh orang kafir-kafir dulu yang jauh lebih sihat daripada kamu. Kemudian Allah sebut yang kedua. Am lakum bara'atun fi zubur. Ataupun kamu ada pengecualian dalam kitab-kitab wahyu yang Allah turunkan. Bahawa jenis kafir musyrik Mekah tak akan binasa. Allah menempelak orang kafir yang menentang Nabi SAW. Apa istimewanya kamu sehingga kamu rasa kamu tak akan dibinasakan macam orang kafir dulu dibinasakan. Dalam soalan sama kita tanya, apa istimewanya orang kafir hari ini sehingga mereka menyangka mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah disebabkan kekufuran mereka berbanding orang kafir dulu yang telah dibinasakan. Hebat mereka kat mana? Umur, harta, kekuatan, kesihatan, semua tak ada. Kita dah sebut sebelum ini, semua umat-umat akhir zaman ini jauh lebih lemah berbanding umat dulu. Baik harta, kita nak dapat sekangkang tanah, beratur 2 bulan nak dapat kenang tanah. Orang dulu tebah dapat 40 hektar. Siapa kaya? Kita ke dia? Ni baru cerita tanah sekeping. Tu tunggu pencing baru dapat sekeping. Nak cerita susah kita nak dapat tanah, maksudnya kita tak kaya. Mereka nak tanah banyak-banyak. Pakai ambil. Mereka nak harta apa? Pakai ambil. Mereka umur mereka dengan panjangnya, dengan segala kehebatan orang kafir ada. Lalu Allah suruh orang kafir Mekah ni sedar diri sikit. Bandingkan, apa kelebihan kamu berbanding kafir-kafir dulu? Tak ada kelebihan langsung. Maka kalau yang dulu dibinasakan, apa sangat kamu? Dan kita juga berkata pada orang kafir hari ini, apa kelebihan orang kafir hari ini berbanding orang kafir dulu? Tak ada apa kelebihan. Maka kamu juga dijanjikan dengan kebinasaan bila kamu tidak beriman dan melawan perintah Allah. Kemudian Allah sebut menemplak dengan templakan yang kedua, am lakum bara'atun fi zubur. Atau memang ada dalam wahyu sebut kamu tak akan kena. Jadi satu bara'ah, pelepasan
Sebab kamu ni jenis kafir lain sikit. Dia beri keistimewaan, tak akan dimusnahkan. Itu kafir dulu dimusnahkan, sekarang tak. Sebab kita ada teknologi, kita ada sekian-sekian. Dan kami pun ada jaminan dari Allah kami tak dimusnahkan. Tidak ada jaminan. Bahkan sebaliknya. Siapa pun yang kufur pada Allah, kebinasaan pasti menanti mereka. Dengan dua kebinasaan. Pertama di dunia. Yang kedua akhirat. Kemudian kata Allah. Am yakulun nahnu jami'un muntasir. Atau kamu merasakan tak apa, kami ramai dan kami bersatu padu. Ayat ini disebut oleh Abu Jahal. Abu Jahal ketika mana turunnya ayat mengancam azab yang akan menimpa orang kafir dan kekalahan. Lalu berkata Abu Jahal, nahnu jami'un muntasir. Kami satu kelompok yang ramai, yang kuat, berpengalaman perang. Dengan sebab kami bersatu padu, kami tak boleh dikalahkan. Tetapi itu slogan orang kafir menghasilkan dengan mereka membina kesatuan, mereka tak akan kalah. Betul, walaupun mereka bina kesatuan, Allah jadikan kemusnahan untuk mereka. Walaupun ni musyrikin Mekah, mereka bersatu padu, tak ada khilaf pun. Dalam menentang orang Islam. Sebagaimana hari ini, kalau orang kafir bersatu padu menentang Islam, tiada khilaf pun antara mereka. Mereka pakat satu padu. 100% menyokong semua. Apakah mereka menyangka mereka akan kuat dan tak akan dibinasakan? Allah sebut di sini. Pertama Allah sebut kata-kata sombong orang kafir. Bila mereka mengatakan bahawa nahnu jami'un muntasir. Kami ramai dan kami akan menang. Katakan pada mereka wahai Muhammad. Sayuhzamul jam wa yuwalluna ad-dubur. Bahkan semua kesatuan kamu ini akan hancur. Kalah. Wa yuwalluna ad-dubur. Dan kamu akan bertempiarang lagi. Kita tahu surah Al-Qamar turun Mekah. Ayat ini menceritakan kekalahan yang akan berlaku kepada orang kafir. Walau kekalahan itu belum berlaku. Ia berlaku pada perang Badar. Berlaku pada peperangan Badar. Dan kita tahu peristiwa terbelahnya bulan pada tahun kelima ataupun 5 tahun sebelum Rasulullah berhijrah. Atau dengan bahasa tepatnya, itu sekitar selepas 7 atau 8 tahun Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul. Tapi Allah dah turunkan ayat ini di antara dipanggil dalail nubuwah, tanda-tanda kenabian. Allah dah beritahu bahawa orang kafir akan kalah. Dan dalam peperangan pertama mereka menentang orang Islam dari perang Badar. Ini Abu Jahal yang menyangka dia gagah dan kuat dengan kesatuannya. Akhirnya Abu Jahal juga mati. Dan seluruh kelompok mereka bertempiarang lagi. Walau perang Badar berlaku tahun 2 Hijrah. Ayat ini turun pada tahun 8 ataupun 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Allah dah beritahu dan tempoh 7 tahun mendatang orang kafir akan kalah dalam perang. Kemudian kata Allah Ta'ala, balis sa'ah, itu baru kekalahan di dunia. Balis sa'ah, bahkan nanti hari kiamat. Mau'iduhum, janji sebenar mereka akan diazab. Tuan-tuan, apa yang berlaku pada orang kafir di dunia itu cuma azab awalan. Itu cuma deposit baru. Itu baru permulaan. Janji sebenar azab Allah pada orang kafir bila? Hari kiamat. Itu janji sebenar Allah. Yang ni untuk mereka mengambil iktibar dan pengajaran. Sebagaimana Allah sebut dalam banyak ayat antara dalam surah As-Sajdah yang kita sentiasa baca hari Jumaat. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan mengenakan kepada mereka azab yang kecil, ini azab di dunia. Sebelum datang azab yang besar, ini azab di akhirat. Semoga mereka mengambil pelajaran, pengajaran dan kembali kepada tauhid. Kembali kepada keimanan. Tapi orang kafir, mereka tidak akan mengambil pengajaran dengan mudah. Kerana kesombongan, kebencian, kedengkian yang ada. Yang menjadikan mereka kekal dalam kekufuran mereka. Maka kata Allah, balis sa'ah nanti, kiamat nanti. Mau'idhum, janji sebenar azab Allah kepada mereka. Wasa'atu adha wa amar. Dan hari kiamat itu lebih membinasakan. Perkataan adha, ini lebih dahsyat, lebih teruk. Wa amar, lebih pahit. Amar, lebih teruk, lebih dahsyat. Wa amar, lebih pahit berbanding apa yang mereka lalui di dunia. Ini azab di hari akhirat kelak. Kemudian kata Allah Ta'ala, Innal mujrimin, bagaimana bentuk beratnya azab,
sesungguhnya orang-orang yang mensyirikkan Allah itu. Perkataan mujrim di sini ialah orang-orang kafir. Kan kita dah sebut jenayah paling besar di sisi Allah yang tidak dimaafkan ialah syirik. Adapun dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar yang lain, subjek sebab boleh diampunkan, boleh disyafaatkan dan boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala menghukum seketika dan membebaskan. Wa imma diampunkan terus. Wa imma disyafaatkan. Siapa yang Allah izinkan. Wa imma Allah Ta'ala azab seketika mengikut keadilan Allah dan melepaskan. Tetapi dosa sebenar yang Allah Ta'ala tak akan ampunkan, yang Allah namakan dalam Quran mujrimin. Siapa mujrim? Kuffar musyrikin. Kafir lagi musyrik. Kafir lagi mensyirikkan Allah. Wa imma orang yang asas tak ada agama, atau orang yang dia ada agama tapi menyekutukan Allah, disebut musyrik. Daripada perkataan asyraka. Tuhan pun percaya, berhala pun percaya. Tuhan pun percaya. Nabi Isa pun dipercaya Tuhan. Tuhan pun dipercaya. Yang ni pun dipercaya Tuhan. Ini panggil isyrak, penyekutuan. Maka kata Allah, innal mujrimin, sesungguhnya para penjenayah itu. Fi dhalalin, sentiasa dalam kesesatan yang berterusan. Betul bila kita sebut, bila Allah Ta'ala kata orang kafir sentiasa sesat. Apa maksud sesat? Bukan sekadar dia tak mendapat hidayah kebenaran Islam, petunjuk. Bukan apa yang mereka lakukan sia-sia. Walaupun pelakuan baik, mereka tolong orang, sedekah ke orang, tapi mereka tersilap. Dia umpama kita ni tuan-tuan, kerja kebun orang lain. Orang lain bayar gaji kita, kita pergi kerja kebun orang lain. Memang tak dapat gaji lah, silap. Silap pergi kerja tempat orang lain. Punya pancua pergi pukul 8. Tapi silap kilang kerja. Agak-agak boleh gaji tak? Tuan-tuan silap masuk kilang. Masuk kilang tu kerja. Dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya sampai keluar balik. Sebulan buat macam tu. Akhirnya bilang kenapa gaji tak masuk? Sebab apa tempat kerja sebenarnya tak pergi. Dia pergi tempat kerja yang bukan tempat kerja dia. Dia sia-sia. Kita cikgu, kalau saya cikgu. Silap mengajar sekolah, agak-agak dapat lagi gaji. Silap sekolah. Dia mengajar, walaupun budak-budak faham, cerdik budak sebab saya. Tapi kerana silap sekolah, tak mungkin saya dibayar gaji. Di situ kita dah faham secara mudah. Bila dia berbuat baik, bukan kerana Allah. Dia buat baik itu kan dipuji oleh manusia kerana sekian-sekian. Maka tak mungkin dapat pahala di sisi Allah. Dan ini Allah sebut dalam Quran. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'annahu haba'an manthura. Kami bawa segala amal soleh mereka dahulu di dunia, lalu kami jadikan dia sia-sia. Dia sia-sia kerana bersyirik. Allah Ta'ala tak terima. Sebab itu bila Allah sebut orang kafir dalam kesesatan. Dan maksud sesat juga, ialah mereka tak ada panduan pun dalam buat apa pun keputusan hidup. Kata kita orang beriman, apa panduan kita? Quran, hadis. Kita ada panduan. Tengah seronok makan nasi ayam viral, tahu-tahu haram. Terus berhenti. Yang tak makan, alhamdulillah aku tak makan. Yang makan, ya Allah, tak sedar selama ni makan yang haram. Sebab dia di mana ada panduan, dia pun stop. Dia stop. Kita bila makan sesuatu, minum sesuatu, kita tahu hukum, sebab kita ada panduan, kita pun stop, tak makan. Tapi orang kafir dia tak panduan tu. Tak ada, dia just makan je. Sampai mati. Kita bila makan, bila cek-cek rupanya tak halal. Jakim pun keluar statement tak halal. Itu halal palsu. Terus taubat kita. Terus suara depan sekali. Sebab silap makan. Maksudnya kita ada panduan. Kita dulu terlibat dengan bank riba. Tiba ada bank Islam. Terus pindah akaun. Kita dulu insurans yang tak patuh syarak. Ada takaful. Terus pindah. Sebab kita ada panduan. Kita dulu misalnya buat benda kerja syubhah. Ada panduan, akhir kita tinggal yang syubhah. Banyak mana orang kita yang terlibat dengan yang rasuahnya, akhir tinggal. Sebab kita ada panduan. Kalau orang kafir, siapa sudah rasuah? Lagi boleh untung sebab dia tak ada panduan. Mana dah ada dalam hukum agama dia rasuah haram? Maka ini disebut orang kafir ini sentiasa sesat. Yang ni tak ada panduan. Kita orang beriman, yang baiknya dah pasti panduan. Yang tak baiknya, bila mana dia bertaubat, dia cari panduan. Akhirnya dia kata, Ustaz, saya nak taubat ni macam mana? Dulu kita orang keling menipu,
kita silap ambil duit orang. Macam mana kita nak taubat? Sebab kita ada panduan. Tak ada orang kafir menyesal bila dia buat salah. Tak ada, bagi dia itu bukan salah. Kita ni dah larut kerja sampai pencing, last kali teringat masa kerja dulu banyaknya tidur. Tak buat kerja, tidur. Dalam kuliah macam kita lah. Ni masa kerja ni, tidur. Orang suruh kerja, kita tidur. Bila kita dah pencing ni dengar kuliah, tu gaji buta. Teringat balik, tu banyak balik sedekah tu sedekah. Saat teringat balik ni gaji-gaji K2SP, EPF kita balik. Kita qada balik Ustaz, dulu kita kerja tak bersungguh. Majikan suruh kerja 8 jam, 2 jam tidur. Rehat pun sama. Rehat, majikan bagi 2 jam, 3 jam kita rehat. Last kali kita insaf. Rezeki tu syubhah. Sebab tu tak cukup. Akhirnya kita sedekah. Sedekah. Lihat kan kita ada panduan. Akhirnya orang minta balik panduan. Ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, kita orang dulu termakan banyak babi. Ustaz. Macam mana ni? Termakan banyak. Apakah kita nak samak mulut kita ni? Sebab ada panduan. Kita nak masuk rumah, kita beli rumah orang kafir. Kita ada panduan. Ni kalau beli rumah orang kafir macam Ustaz, mungkin dia masuk sekawanan babi ke? Dia fikir babi ke? Anjing ke? Sebut je orang kafir, mesti dia kata macam kandang babi. Kita ada panduan, Rasulullah ajar kita masuk, just masuk sudahlah. Jangan otak tu babi sangat. Dia sebut je rumah orang kafir, kedai orang kafir, duk fikir babi je. Kita diajar ni pergi, kita beli rumah non-Muslim, sekian-sekian, dia basuh je, masuk. Macam kita beli rumah orang lain, kita basuh. Melainkan kita nampak seketul tarik babi situ, tak anjing. Tu lah kita kira. Yang tak nampak yang cuma imajinasi kita, ia tidak akan membentuk hukum. Kita bayang dia ni barangkali. Ni bayang, itu otak kita yang perlu disamak. Samak otak tu. Bukan samak tempat tu. Sebab cara fikir overthinking. Dah tak nampak, sudahlah. Kalau nampak cerita lain. Kita tak nampak. Jadi lihat bagaimana orang Islam, saya katakan ada panduan. Tuan-tuan nak musafir, ada panduan. Doa musafir. Tanya orang kafir, kalau nak musafir panduan ni apa? Dalam kisah datang dia tak ada panduan. Tuan-tuan kapal terbang orang Islam. Kita naik Emirates, kita naik Kuwait, naik Qatar. Ibu naik setengah-setengah. Kebanyakan kapal terbang Islam, nak start baca doa. Doa musafir. Baca. Kita kenal ni kalau orang Islam punya kenderaan, mesti ada doa ditulis. Rumah-rumah. Sebab dia ada panduan. Kita ada panduan semua. Orang kafir tak ada panduan. Maka dia sentiasa sesat. Dia tak tahu nak buat apa. Tapi bila mati orang kafir, dia pun tak tahu apa benda nak buat. Kita ada panduan. Ni kalau mati, kalangan kita apa kita nak buat? Apakah amalan yang sampai pada si mati? Kan Rasulullah beritahu. Maka kita pun buat apa yang menyampaikan. Amalan yang sampai pada si mati dengan doa kita. Dengan sedekah kita. Dengan segala kebaikan yang kita niatkan pada si mati. Ada panduan. Atau tuan-tuan, bila kita mati pun kita tahu nak urus jenazah macam mana. Nak solat jenazah macam mana. Semua ada panduan. Ada pun orang kafir sentiasa sesat. Dia tak ada panduan. Ini maksud fi dhalal. Kemudian Allah sebut akhirat pula su'ud. Dalam neraka yang menjulang apinya. Su'ud jamak pada perkataan sa'ir. Sa'irun artinya neraka yang menjulang. Su'ud, neraka yang menjulang. Ini api neraka Jahannam. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yushabun, iaitu pada hari mereka akan diseret dengan kepala mereka. Disembang, dihumbang dengan kepala mereka dalam neraka Jahannam. Ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka. Ditumus wajah mereka. Dzuku, lalu dikatakan kepada mereka, rasakan massa sakar, azab neraka sakar. Perkataan sakar secara umum maknanya ialah salah satu daripada neraka Jahannam. Salah satu daripada nama neraka Jahannam, tempat di mana orang kafir diletakkan. Yang Allah letakkan ni orang kafir. Fi saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kemudian sesudah itu, sesudah Allah menyebut tentang bagaimana azab kesudahan orang kafir, maka Allah Ta'ala menyatakan tentang kekuasaan Allah dalam menentukan sesuatu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap sesuatu dalam takdir kami. Setiap sesuatu dalam pengetahuan kami. Setiap sesuatu dalam ketentuan kami. Semuanya kami takdirkan dan kami ciptakan dan kami catat. Pada ilmu kami semenjak azali. Kewujudannya dan kejadiannya.
Kami mengetahui keadaannya, waktunya. Perkataan qadar ialah takdir. Ayat ini turun kepada orang kafir yang tidak beriman pada takdir. Sebab orang kafir dia percaya pada usaha dia. Kita yang tentukan. Kita apa pun kita yang akan menentukan baik atau buruk. Dengan bahasa mereka memisahkan kekuasaan Allah dalam tindakan, dalam semua perbuatan mereka. Allah beritahu pada semua manusia. Contoh yang kita buat baik, yang kita buat jahat, itu semua dalam ilmu Allah. Sudah tercatat semua dalam kekuasaan Allah. Allah berikan kepada kita ikhtiar dan usaha. Pilihan. Tetapi semuanya itu berlaku dengan izin Allah. Ilham Allah, petunjuk Allah. Untuk memberitahu kekuasaan penuh Allah pada hamba-Nya. Dan kita tak boleh keluar daripada apa yang Allah takdirkan. Lalu kita kata, dah Allah dah takdirkan macam mana? Maka kita jawab, siapa tahu apa yang Allah takdirkan? Allah beritahu Allah dah takdirkan semua. Tapi Allah tak beritahu apa yang Allah takdirkan. Kemudian Allah beritahu kita apa yang patut kita buat. Dan bila kita silap buat, yang Allah suruh buat lain, kita buat lain. Walau semua itu dalam takdir Allah, maka Allah suruh kita macam mana kita nak buat bila kita salah buat. Dengan taubat. Dengan kembali pada Allah, dengan mohon ampun. Maka semua orang kena ikut dia punya peraturan. Tuan-tuan bila kita sebut game, mainan. Tuan-tuan bila kita sebut game, macam mana pun kita ikhtiar, kita kena ikut undang-undang game tu. Undang-undang game tu 90 minit kalau main bola sepak. Itu undang-undang dia. Kalau kita tendang waktu rehat, tak kira gol. Ikhtiar kita dalam undang-undang game tadi. Masuk padang mana, jangan masuk padang sebelah. Padang ni main. Gol ni kita buat, gol. Ni orang ni yang main. Ini pengadil yang boleh keluarkan kad. Yang boleh tiup whistle ni pengadil, bukan penonton. Jangan penonton tiup whistle, pemain pun berhenti. Kenapa? Penonton tiup whistle. Yang berkuasa tiup whistle ini namanya pengadil. Yang boleh beri sepakan penalti. Orang kata tarjih, sepakan penalti. Yang boleh beri sepakan sudut. Orang kata rukniyah. Yang boleh iktiraf gol. Maksudnya, dunia ini ada peraturan Allah. Manusia tahu kalau dia menyalahi peraturan Allah, ada hukuman Allah. Dan Allah ajar kita, bila kita tersilap macam mana kita nak buat? Allah ajar lagi. Ajar dan ajar dan ajar. Tapi bila manusia dia mula langgar dan tidak mau mematuhi apa yang Allah suruh, dia jadi keras kepala dan degil. Akhirnya dia tidak lagi diilhamkan dengan ilham yang baik. Umpama gini. Tuan-tuan kita ni kalau orang dah nasihat sekali, lepas tu kita degil, nasihat 2 kali, degil, akhirnya orang ni nak nasihat lagi tak kita? Tak nak. Waktu kita buat salah, Allah ilhamkan kita kembali. Taubat. Allah tunjuk balik jalan. Tapi kita degil, maka kita tidak lagi diilhamkan dengan ilham yang baik. Orang kafir, waktu dia dengar apa yang Rasulullah sebut, kalau dia ikut, dia dengar. Atau dia taklah keras kepala sangat, ruang tu masih ada untuk dia beriman. Tapi dia terus tak nak dengar, tutup telinga. Dia buat apa yang Allah larang. Dan dia tak perhatikan apa yang Allah suruh. Akhirnya, dia berada dalam kekufuran dan kebinasan. Baik, bila kita sebut qadiyah takdir Allah. Kita katakan semua benda Allah dah takdirkan. Hari ni apa saya bercakap Allah dah takdirkan. Kerana orang kafir, sampai hari ni orang kafir, dia tak percaya pada takdir, dia percaya pada usaha. Dia kata yang menyebabkan kita mati, kita lah. Kita yang memilih. Tuan-tuan, kita mungkin memilih. Tapi bukan itu yang kita pilih, bukan ketentuan. Okay, saya pilih untuk bersendirian, kata kita. Dengan mulut kita. Last kali akhirnya berkapa juga kita. Saya pilih untuk tak nak kerja. Cakap mulut. Last kali kerja juga kita. Ini cara-cara orang kafir bercakap bahawa kita hidup dengan pilihan kita. Kita nak stay atau nak caw, kita punya pilihan. Ya, secara zahir begitu. Tapi hakikatnya dengan ketentuan. Akhirnya banyak mana dalam kehidupan kita, kita tak boleh pilih pun sebenarnya. Walaupun mulut kita kata, kita pilih. Saya pilih untuk duduk di Malaysia ataupun Indonesia. Saya yang akan pilih duduk di Malaysia atau Singapura. Itu zahir mulut kita. Akhirnya kita dapati kita terpaksa juga duduk kat Malaysia. Kenapa? Sebab mak kita kat sini, ayah kita kat sini. Kan awak pilih duduk kat luar. Yalah, tapi ada benda lain juga kami tak boleh pilih yang tu. Terpaksa. Sama juga kita orang Islam. Kita pilih. Tuan-tuan nak makan ni ke nak makan tu. Tuan-tuan nak ke masjid ke tak nak ke masjid. Tuan-tuan yang pilih. Tapi bila tuan-tuan pilih, fikir balik. Ni kalau aku pilih sendiri sehingga mengenepikan apa yang Allah perintah. Tak ke kena azab? Kalau aku buat pilihan. Pilihan aku tak nak pergi masjid, tak nak pergi surau.
Tak nak sembahyang, tak nak puasa, tak nak tutup aurat. Saya pilih. Betul, tapi Allah suruh apa? Apakah kita, bila kita kata kita ada kuasa memilih, lalu kita membelakangi apa yang Allah suruh kita pilih? Allah suruh pilih yang baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah suruh benda yang adil dan benda-benda yang baik-baik. Walaupun kita terasa tak nak, tapi pilihan Allah lebih baik pada pilihan kita. Akhirnya Allah Ta'ala menjadikan takdir ini di sebalik kelancangan mulut seorang manusia. Kata kami nak pilih tu, nak pilih ni, tak. Allah yang akan tentukan. Yang dia kata, Ustaz, saya tak nak kahwin dengan orang Malaysia ni, nak kahwin dengan Afrika. Pilihan dia. Last kali kahwin orang sebelah rumah. Yalah, tak mainlah, orang Malaysia bukan taste kita. Mula-mula cakap. Laki macam mana boleh berkenan orang sebelah rumah? Yang digaduh kat sekolah dulu. Gaduh sekolah. Yang dulu gaduh dekat universiti. Tu jodoh dia. Dia fikir nak pergi ke sana. Lihat. Supaya dia tahu. Kita cuma cakap mulut je kita pilih. Realiti, itulah dia pilihan Allah. Kita tak boleh keluar daripada pilihan Allah. Ramai manusia, saya sebut tentang orang-orang kafir. Bila mereka menyebut kekuatan pada diri mereka untuk pilih tu, pilih ni. Kita yang ketentukan, boleh atau tak boleh. Ya zahirnya memang begitu kamu rasakan. Hakikatnya Allah. Okey, saya rasa esok saya boleh jumpa awak. Kita sentiasa diajar. Dia bila melibatkan esok, katakan insya-Allah. Tak, sebab sekarang saya rasa saya sihat. Tough, fit. Tak semua, tak batuk malam ni. Ya esok 7 pagi kita jumpa. Kita katakan insya-Allah. Tak, confirm 7 pagi. Sebutlah insya-Allah, confirm. Sebab kita rasa kita okey. Esok tuan-tuan, malang karang sakit perut. Malang karang kena serangan jantung. Akhir duduk kat hospital. Malam nanti tiba-tiba rumah terbakar. Malam nanti tiba begitu begini. Lihat manusia yang kata pilihan. Kita akan jumpa. Kita tak ada pilihan. Kita boleh cakap. Secara ikhtiar, ketentuan itu ialah dari Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak hidup berapa tahun? Pilih nak hidup berapa tahun? Saya memilih untuk hidup 70 tahun. Baik, kita nak tengok. Ni orang kata, kalau dia kata hidup itu pilihan dia secara mutlak. Baik, kita katakan, baik, awak nak hidup berapa tahun? Cuba sebut satu angka. Yang awak rasa awak fit, awak boleh hidup. Umur tu. Saya rasa nak fikir, Ustaz, dah check dekat KPJ semalam, badan fit, jantung macam umur 20 tahun, buah pinggang, Masya Allah, semua perfect. Lagi 50 tahun saya boleh hidup. Berapa? 100 tahun lah kira-kira. Baik, kita tengok. Betul ke 100 tahun? Artinya hidup ni bukan pilihan kita. Ketentuan Allah. Kita cuma ikhtiar. Tentang ikhtiar bukan pilihan yang muktamad. Satu usaha mengambil sebab. Itu pun yang Allah ilhamkan. Itu pun yang Allah ilhamkan. Itu pun yang Allah Ta'ala gerakkan hati kita. Sebab tu tak ada orang pun boleh menjamin esok kita buat apa. Macam mana kita kata kita ada kuasa pilihan kita mutlak. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang pun mengetahui apa yang dia akan buat esok. Dan tak ada yang mengetahui bumi mana dia akan mati. Baik, kalau tuan-tuan kata hidup ni pilihan, tuan-tuan nak mati kat mana? Cuba pilih. Saya rasa saya mati kat Pasir Gudang. Baik, kita tengok. Kita tanda tempat dia. Betul ke dia mati Pasir Gudang? Takut mati kat Pasir Berdengung. Pasir 2 butir. Bukan Pasir Gudang. Tak sampai Pasir Gudang pasir itu. 2 butir je mati. Jadi ini ialah benda yang Allah tentukan. Ramai mana orang yang sangka dia duduk kampung ni, akhirnya Allah jadikan kematian di tempat lain. Bukan tempat yang dia membesar, tempat dia lahir. Kita kan dengan semangat kampung kita, ini bumi tempat kita lahir, tempat tumpah darah kita, tempat mainan kita. Kita menyangka kita akan mati di sini. Akhirnya Allah jadikan kita punya satu hajat untuk mati di luar. Itu berlaku pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Ada seorang lelaki, dia datang ke majlis Nabi Allah Sulaiman. Tiba-tiba ada seorang lelaki memandang dia dengan tajam. Dia pun tengok, kenapa orang tu tengok tajam? Apakah dia berhajat sesuatu yang buruk? Lalu dia kata kepada Nabi Allah Sulaiman, wahai Sulaiman, boleh tak pinjam angin supaya dibawa saya ke tempat yang jauh? Sebab saya rasa tak sedap hati tengok orang tu tengok je saya. Maka kata Nabi Allah Sulaiman, nak ke mana? Dia kata nak ke India. Ini daripada Baitul Maqdis ke India. Maka digunakan angin Nabi Allah Sulaiman, terbangkan dia sampai ke bumi India. Sampai ke bumi India, maka dia tengok, yang tengok di dalam majlis ilmu tu ada kat situ. Rupanya malaikat maut. Cabut nyawa.
Lalu malaikat maut datang jumpa Nabi Allah Sulaiman. Sulaiman kata, kenapa kamu tengok dia? Aku terfikir macam mana dia duduk dalam kelas kamu tapi mati kat India. Aku tengah fikir macam mana ni? Dengan kebiasaan tu dia tak mungkin sampai ke India dan tempoh lagi beberapa minit dia akan mati. Tiba dengan mukjizat iaitu angin Nabi Allah Sulaiman terbangkan di sekitar. Sebab itu disebut satu hadis. Bila Allah Ta'ala nak tentukan seorang tu mati satu tempat, Allah jadikan dia ada hajat di satu tempat. Tiba-tiba kita rasa macam nak pergi ke satu tempat. Rupa-rupa tempat itu ialah hari kematian kita. Sebab itu jangan seronok sangat kita nak pergi satu tempat. Orang macam nak pergi sini, kat sini. Rupanya tempat kematian kita. Jadi sebab itu baca doa banyak sikit. Sebab itu bila kita doakan ke orang musafir, kita doa apa? Kita kata zawadakallahu taqwa. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa sahalallahu laka haitsuma tawajjahta. Moga Allah ampunkan dosa kamu. Moga Allah tingkatkan takwa kamu dan Allah mudahkan urusan kamu di mana pun kamu berada. Supaya tuan-tuan pergilah kat mana Allah sentiasa ampun dosa, Allah angkatkan takwa kita. Kalau kita mati pun tak akan beri mudarat pada kita. Mati kat mana tak kisah. Tempat di mana Tuhan ampun dosa kita, tempat di mana takwa kita meningkat naik, maka kita tak kisah mati kat mana. Kalau kita ada ajak dekat Kongo sana, kat Afrika, tak apa, akhirnya mati kat Kongo. Kalau kita ada hajat pergi ke Lubnan, akhir mati kat Lubnan. Tak apa. Sebab kita mendapat keampunan Allah, takwa kita pun naik. Ni kita bimbang ni. Kita pergi tempat yang akhirnya agama kita terlepas. Ramai orang bila duduk satu tempat, agama ni nampak kuat. Kau kopiah, sekian-sekian. Dia keluar je, kopiah pun terbang. Kopiah terbang, waktu semayang tak jaga, semua tak jaga. Setengah orang. Sebab setengah orang disiplin agamanya kerana tempat. Dan kita dah biasa ngegeng-geng kuliah. Pergi masjid awal, pergi kuliah. Tiba-tiba bila kita pergi satu tempat, geng-geng tu tak ada. Geng-geng biasa dengan kita dalam ibadat. Lalu kita rasa macam baru terlepas kandang. Oh, boleh bebas ni. Rasa boleh bebas. Tak ada orang nampak ni. Sekian-sekian. Akhirnya nilai agama kita berkurangan. Berkurangan. Itu yang kita bimbang. Kemudian tengah berkurangan tadilah mati. Pergi mana? Tengah pergi Hawaii. Rumah surfing ni, surfing atas air. Mati. Saya fikir masa tu nak mati dalam kuliah dah. Jadi tuan-tuan, ini yang kita sebut antara pilihan kita dengan ketentuan Allah. Pilihan kita bukan muktamad, ikhtiar dan asbab. Dan itu Allah kata kami yang ciptakan semua. Dengan ketentuan kami. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Setiap apa yang kami kehendaki ia berlaku sekelip mata. Bahkan lebih hampir. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah membinasakan orang kafir sama seperti kamu. Sama macam kamu, orang kafir kami binasakan. Fahal min muddakir. Kenapa tak ambil pengajaran? Kata kalau kita ni kan manusia. Apa yang menimpa manusia lain, kita akan ambil pengajaran lah. Kita dengar wabak tu merebak. Kita tahu yang wabak tu merebak berlaku pada orang dan kita pun orang macam dia. Lalu kita pun mengambil langkah wiqayah, prevention. Langkah-langkah berjaga-jaga. Sebab kita tahu apa yang kena pada dia akan kena pada kita sebab sama-sama manusia. Maka kata Allah, Allah telah binasakan orang kafir seumpama kamu. Maknanya kamu ni saling tumpah macam mereka juga takkan selamat. Sebab kamu bawa juga kekufuran. Kemudian kata Allah, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan setiap apa yang mereka lakukan dicatat dalam kitab catatan amalan mereka. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Kecil atau besar semua Allah catat. Allah beri amaran pada semua manusia. Ingat, yang paling kecil kita buat apa dia? Senyum. Walau tak keluar perkataan. Allah akan catat senyum tu. Kenapa senyum? Kenapa senyum? Sengih. Kenapa sengih? Kita duk muncung mulut kita. Muncung. Kenapa muncung mulut? Muncung. Ni tengah nak tunjuk ke orang ke apa? Nak tunjuk ni. Kawan kita ni. Tudung ni sama dengan lansir. Ni muncung tu ditulis. Ingat muncung tak ditulis ke apa? Bukan sekadar perkataan ditulis. Yang kecil itu kata ulama, senyum dia, lirik mata dia. Tengok lirik mata, main mata. Tengok geng kita tu. Kuliah je tidur, kuliah je lirik mata. Kita tak cakap main mata, kawan tengok, ambil gambar sekeping. Tu dan lirik mata ditulis. Itu juga mengumpat. Itu juga mengeji. Itu maksud sorib. Kadang-kadang kita tak biar bercakap. Isyarat tu orang faham. Isyarat tuan-tuan senyum, tengok orang jatuh. Dicatat. Kenapa senyum tengok orang jatuh?
Adakah kita ketawakan musibah dia? Kita senyum. Tengok dia jatuh depan kita pun senyum. Sebab dia punya bunyi tu lain macam. Bong. Nampak heavyweight lain je tu. Kita pun senyum. Dia catat. Apakah ia penghinaan? Itu saghir. Wa kabir. Dan yang besar. Besar ni tuan-tuan sekalian, disebut perkataan besar dalam bahasa Arab. Yang kecil tadi saya dah sebut tentang senyum kita, tentang main mata kita. Dan bila Allah menyebut tentang perkataan kabir, itu semua perkataan-perkataan yang difahami. Perkataan-perkataan kita cakap dipahami. Yang kecil ni isyarat-isyarat yang dipahami. Mustatar ditulis. Kemudian Allah Ta'ala menyudahkan ayat ini dengan menyebut, selepas menyebut amaran, kebinasan kaum tu, kebinasan kaum ni, amaran kepada orang kafir yang watak sama orang kafir dulu. Kemudian Allah menyebut satu harapan, satu tawaran pada semua manusia. Innal muttaqin. Tapi kalau kamu jadi orang bertakwa, kalau kamu patuh dan taat pada Allah, fi jannatin wa nahar, pasti kamu akan berada dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang berbagai. Fi maq'adi sidqin. Perkataan fi maq'adi sidqin maksudnya ialah pada kedudukan yang mulia, pada tempat yang Allah redai, pada tempat yang kamu akan menikmati segala kesenangan, inda malikin muqtadir, di sisi Tuhan yang memberikan segala keredaan dan kasih sayang serta rahmat kepadamu, yang berkuasa yang tidak dikalahkan oleh sesiapa pun. Maka ini menunjukkan bahawa kurniaan Allah Ta'ala. Allah sebut di sini, kalau orang tu bertakwa adalah kurnia Allah yang agung. Allah berikan, sebab itu kita doa minta Allah beri kita takwa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon padamu petunjuk dan ketakwaan, maruah diri dan kekayaan diri, kekayaan jiwa. Ini doa kita minta Allah beri kita takwa. Kerana bila mana Allah Ta'ala sebut Allah itu berkuasa, dan Allah lah yang berkuasa untuk memberi kurniaan, untuk jadikan kita orang beriman, jadikan kita orang bertakwa, jadikan kita orang soleh, jadikan kita orang baik. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.